3 petang tadi sudah pun disempurnakan majlis pengurniaan surat cara lantikan serta majlis mengangkat sumpah setia dan sumpah simpan rahsia untuk melengkapkan keanggotaan di dalam kabinet. Jadi kita kira ini masanya untuk kita bergegas melaksanakan segala perkara yang berkait tentang tadbir urus Malaysia dalam keadaan kita bakal berdepan dengan cabaran ekonomi. Begitu juga kita masih dalam fasa ingin keluar daripada kemelut pandemik yang lalu dengan pelbagai cabaran bentuk baru. Dan seusai saja pilihan raya umum yang ke-15, saya kira ini satu kesempatan sebelum kita ke udara, tetamu-tetamu saya yang belum saya perkenalkan lagi walaupun anda sudah tahu, mula bertanyakan tentang kestabilan. Saya kata tugas saya bertanya, tugas kalian menjawab. Jadi 2 tetamu, satu secara dalam talian dan seorang lagi berada di studio. Di studio menemani saya, okey, ketiga-tiganya sudah keluar serentak. Assalamualaikum tuan-tuan, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, orang jauh jawab dulu. Orang jauh secara dalam talian Profesor Dr. Muhammad Fuad Osman, Ketua Kluster Keselamatan dan Kestabilan Negara Majlis Profesor juga di UUM. Ya, jadi kena sangat tu kestabilan negara lah, itulah soalan yang ditanya saya tadi. Tak apalah, saya pulang baliklah soalan tu pada dia nanti. Dan tetamu di studio di sebelah kiri saya, Mujibu Abdul Muiz, pensyarah kanan sains politik, merangkap fellow kursi Institut Raja-Raja Melayu UiTM. Selamat datang. Kami di KL hujan, kita bergegas sikit. Katanya Prof Fuad pun hujan di Kedah ya? Ya, sini hujan dah 5-6 jam dah ni. Wow, ya, kita harap semuanya okey. Kita harap semuanya tidak diganggu ataupun tercabar dengan apa juga bentuk gangguan cuaca. Tapi kita teruskan perbincangan kita pada malam ini untuk melihat perkembangan politik tanah air ini di dalam memahami realiti politik baru ini merentas fahaman politik. Saya mulakan dengan Mujibu dahulu berikutan. Majlis Istiadat yang telah pun berlangsung di Istana Negara pada hari ini telah melengkapkan pemerhatian saudara Mujibu melihat kepada komposisi kabinet yang ada ni. Saya selalu berminat ingin bertanya tentang apa strateginya melihatkan orang itu, parti itu dan di waktu yang sama menghadkan jumlah serta saiz, dan hari ini kita dah pun menyempurnakan 27 orang lagi timbalan menteri. Dia dalam penyempurnaan kabinet sebentar tadi ya. Mungkin kita melihat bagaimana komposisi Sabah dan Sarawak itu yang lebih membentuk besar sebahagian daripada 27 timbalan menteri yang dilantik itu, dan barangkali di sebalik itu sudah tentulah akan menjawab tentang bagaimana Sabah terutamanya yang mengatakan perwakilan di dalam kabinet itu tidak meluas, walaupun dalam aspek menjadi menteri itu hanya ada 2 orang ya, dan juga tiada timbalan Perdana Menteri daripada Sabah ya, tetapi pada kali ini kita nampak timbalan menteri itu banyak ramai datang daripada Sabah dan barangkali itu timbang taranya, itu balance ya. Tetapi yang mustahak sekarang ni adalah untuk kita melihat bagaimana kesemua mereka itu boleh bekerjasama dalam konteks mereka ini adalah parti-parti yang bermusuhan sebelumnya ya, dan juga bagaimana kerjasama ini boleh merefleksi dalam erti kata saiz kabinet yang kecil. Sudah tentu kita akan melihat kualiti mereka itu harus diserlahkan dalam mencernakan apa juga tindakan dasar dan seterusnya hasil-hasil yang dikeluarkan oleh kerajaan selepas ini. Kita melihat bagaimana kerajaan campuran yang dibentuk ini sudah pun melepasi angka 112 dan kabarnya sudah mencapai 148 kerusi, itu lebih daripada 2/3 atau saya. Tapi soalannya yang banyak kita ditanya kalau kita balik ke rumah mak mertua, kawan-kawan, mak kita sendiri, boleh bertahan ke? Itu persoalan dia. Dan soalan tentang boleh bertahan atau tidak ini dalam aspek ini mungkin dilihat daripada bagaimana sinergi yang dibentuk di dalam kabinet itu dengan menteri-menterinya itu. Barangkali inilah pertama kali mereka bekerjasama. Gandingan unik ya, bagaimana DAP dan UMNO akan menjadi timbalan Menteri Keuangan untuk membantu Perdana Menteri ini di dalam konteks menguruskan keuangan negara, dan juga sudah tentulah gandingan Sarawak yang akan membantu Rafizi di Kementerian Ekonomi. Ini 2 kementerian yang saya rasa akan menjadi tumpuan sepanjang habis tempoh ini kan. Jadi ini semua berkali renca-renca yang saya rasa ditunggu, dan sudah tentulah survival tentang kerajaan campuran ini bergantung pada persepsi yang akan dibentuk berdasarkan performance mereka oleh rakyat dikala pembangkang pada ketika ini berterusan mengasak mereka tanpa kesian. Ya, Prof Fuad,
masih bersama Ya, kita? ya. Okey, ada. Prof Fuad, saya bangkitkan tadi berkait tentang komposisi yang ada ni, kebijaksanaan untuk mencapai kestabilan. Dan itu juga yang Prof tanyakan pada saya tadi, bertahan lama mana ni? Saya kata saya pulangkan balik soalan ini kepada Prof lah, sebab saya moderatornya untuk sesi malam ini. Ya. Baik, Tuan Syed dan saudara Mujib, sahabat saya kira dalam keadaan kita sekarang ini, kita berharaplah bahawa para pemimpin yang telah dilantik, yang dipilih oleh rakyat ini dan telah diberikan mandat menjawat jawatan sama ada menteri ataupun timbalan menteri, mereka perlulah mendahulukan kepentingan negara, kepentingan rakyat selain daripada kepentingan parti dan diri sendiri. Oleh kerana kerencaman seperti saudara Mujib kata, latar belakang ahli kabinet kita ini kan, daripada yang sebelum ini bertikam lidah dan sebagainya, sekarang ni menjadi sahabat taulan dan bekerja dalam satu pasukan. So saya kira dia punya cabaran utama dia adalah bagaimana mereka ini boleh menjelekitkan diri masing-masing dan boleh bekerja sama kan. Jadi dalam hal ini saya kira yang paling penting adalah Perdana Menteri kena menunjukkan sifat kepimpinan beliau, leadership beliau pada masa ini kan, supaya semua ahli kabinet ini faham bahawa mereka berada di situ, dilantik di situ untuk berkhidmat. Bukan sahaja berkhidmat atas mandat rakyat, tetapi juga sebagai berkhidmat mandat daripada Yang di-Pertuan Agong itu sendiri yang telah menitahkan supaya satu kerajaan perpaduan dapat dibentukkan. Jadi saya kira itulah dia cabaran dia. Mereka ini perlulah meletakkan segala-gala yang lain itu di belakang dan kata orang putih hit the ground running kan, terus berkhidmat, merancang, melaksana, berbincang dan sebagainya demi kepentingan rakyat jelata keseluruhannya. Ya, Prof Fuad sudah menekan butang tadi bila menyebut soal kerajaan perpaduan. Ini juga masih dipolemikkan soal ini bukan kerajaan perpaduan, ini sebenarnya kerajaan campuran. Saya lihat ramai akademia yang sudah mula menjelaskan tentang penjelmaan itu tidak menjadi isu. Yang penting kerajaan sudah pun terbentuk. Tetapi kelihatan sentimen hujah-hujahnya, termasuk dia yang dibawa dalam kempen di Tioman dan juga di Padang Serai, cuba menimbulkan keraguan. Dari sudut akademiknya, apa pandangan Prof Fuad dalam hal ini? Baik, kalau kita lihat dalam sejarah dunia kan, memanglah dia ada perbezaan di antara kerajaan perpaduan dan kerajaan campuran. Kerajaan perpaduan ini biasanya dilaksanakan pada ketika-ketika yang tertentu kan. Sebagai contohnya semasa dalam peperangan ataupun lepas daripada peperangan ataupun lepas menghadapi sesuatu bencana yang amat besar kepada sesebuah negara. Jadi biasanya ia akan cuba untuk mengenepikan perbezaan politik dan cuba membina satu pasukan yang bersatu dan berpadu. Sebab itu dia dikatakan sebagai kerajaan perpaduan yang merentas semua parti politik dan kepercayaan dan sebagainya. Dan memang ada benarnya juga pandangan-pandangan bahawa mengatakan ini dia lebih mirip kepada kerajaan campuran kan. Kerajaan campuran, ada yang kata kerajaan minoriti, kerajaan majoriti dan sebagainya, memang adalah dia punya merit perbincangan itu, tetapi yang pentingnya kerajaan itu telah pun dibina. Dan kerajaan ini terbina di atas kehendak masing-masing dan choice ataupun pilihan yang telah dibuat kan. Kita pun semua tahu bahawa pada asalnya di atas titah baginda PH dan PN itu patut bergabung dan dicampur dengan semua lain kan. Tetapi atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan mungkin, jadi PH bersetuju untuk PN bersetuju untuk tidak bersama dengan gabungan ini. Jadi itulah mungkin polemik yang cuba ditimbulkan bahawa ini bukannya kerajaan perpaduan, tapi pada saya itu adalah purely akademik kan, perbincangan akademik. Yang penting apa kerajaan ini boleh buat demi untuk kepentingan rakyat, yang itu paling penting Tuan Syed. Ya, kalau kita terus-terusan terjebak soal legitimasi campuran atau perpaduan, kita membazirkan masa yang sangat strategik untuk kita membaik pulih kedudukan negara. Mujibu, saya rasa ini lebih kepada polemik dan politicking. Kerana dari sudut legitimasinya sudah jelas ya, kerana apa juga yang mau dibangkitkan dalam soal majoriti itu sudah tidak timbul. Kerana jelas pada ketika ini majoriti yang perlu diperoleh itu 61 daripada 64 parti. Jadi tidak ada lagi soal politik. Jadi saya rasa ini lebih kepada polemik dan politicking. Kerana dari sudut legitimasinya sudah jelas ya, kerana apa juga yang mau dibangkitkan dalam soal majoriti itu sudah tidak timbul. Kerana jelas pada ketika ini majoriti yang perlu diperoleh itu
telah pun diperoleh. Cuma isunya itu bagaimana majoriti itu terpaksa diperoleh, ya, disebabkan kerana kita tidak memiliki ada satu parti tunggal ataupun satu gabungan ataupun pakatan politik yang mempunyai parti itu, dan kita harus terima hakikat bahawa untuk bergerak ke hadapan kerajaan perlu dibentuk, dan siapa juga yang mahu membentuk kerajaan itu harus menerima pakai perlembagaan yang menyatakan mesti ada majoriti mudah 112. Jadi dalam soal tentang titah agung yang menitahkan siapa juga yang perlu untuk membentuk majoriti itu terpulang pada parti politik, dan ada parti politik seperti mana yang Prof Wad katakan tadi telah berpendirian untuk tidak membentuk kerajaan, maka soalnya sudah tidak timbul. Cuma yang masalahnya sekarang adalah mengapa perlu harus retorik ini diteruskan dalam konteks menyerang kerajaan dan juga menimbulkan keraguan-keraguan yang tidak munasabah, sedangkan pada satu ketika saya rasa aspek pengajaran daripada PRU 15 ini adalah ini hakikat politik yang perlu diterima oleh semua pihak. Ya, mungkin kita tidak tahu bagaimana kesannya dalam konteks jangka panjang, tetapi untuk kesan jangka pendek itulah faktanya. Perlu ada satu pakatan untuk memulihkan kerajaan dibentuk, dan kita perlu bentuk kerajaan memandangkan dan sudah dibentuk. Jadi saya rasa bagaimana semua pihak ini sepatutnya harus berjiwa besar. Ya, merendahkan sedikit ego masing-masing dan berfungsi mengikut apa juga peranan yang perlu dimainkan. Kalau sudah menjadi kerajaan, maka performlah sebagai kerajaan. Dan mereka yang tidak menjadi kerajaan harus menjadi saingan profesional, dan mereka ini perlu menganggap mereka adalah in-waiting government. Sebagai in-waiting government, bentuklah shadow government ke apa juga susunan-susunan lain bagi memastikan segala perbahasan yang berlaku selepas ini hanya menyentuh tentang soal-soal dasar, tidak lagi menyentuh tentang persaingan politik yang menyempitkan, yang disempitkan berdasarkan perspektif kaum ke agama ke, yang saya rasa ini sudah tentu akan distract kerajaan dan menghilangkan fokus masing-masing, dan sudah tentu akan menjebak rakyat kepada isu-isu yang tidak perlu. Ya, betul, telur sekarang ini yang menjadi isu, tetapi tidak perlu mempolemikkan telur itu sampai ke tahap yang memualkan. Ya, saya rasa beri peluang. Ya, kerajaan baru dibentuk tak sampai sebulan. Maka macam mana kita nak mengatakan hal ini boleh diselesaikan? Anggaplah kerajaan ini seperti mana sepohon pokok yang kita mahu hasilnya baik. Sudah tentu kita mahu dengan memberikan baja yang baik, bukan dengan melempar ataupun meletak racun. Maka mustahillah untuk mendapatkan yang Said, kan? Dan saya rasa dalam hal ini fakta bahawa tidak ada parti yang menang semua dan kalah semua perlu diberi dicernakan dalam perspektif yang sebenarnya. Sebab itu kita melihat bahawa keperluan kepada pembentukan shadow government itu perlu digalakkan oleh kerajaan itu sendiri. Bagaimana cadangan-cadangan tentang memperkasakan pembangkang daripada perspektif dana, sumber dan juga akses kepada maklumat itu perlu. Ini mungkin boleh dilakukan dengan pembentukan jawatan kuasa, dan memastikan jawatan kuasa itu nanti bukan saja akan disertai oleh pelbagai pihak, tetapi mereka mampu untuk memainkan peranan semak yang imbang yang lebih berkesan berbanding sebelumnya. Ini mungkin saya rasa memerlukan kepada will politik yang perlu digerakkan oleh kesemua pihak. Ya, ini kita mengharapkan bahawa ini berlaku dalam konteks perubahan sistemik kepada dua-dua pihak. Yang menjadi kerajaan perlu menerima hakikat bahawa kita sekarang ini sudah terpaksa bekerjasama dengan musuh kita, tetapi kita mesti move forward dengan meletakkan negara di hadapan. Yang pembangkang juga kata, kita adalah government in waiting, maka kita perlu membahaskan perkara-perkara yang menyentuh tentang soal dasar dan sebagainya, tidak lagi membawa dalam isu-isu politik. Soalnya siapa yang mahu bergerak ke depan dengan tidak melihat, kerana jelas ahli politik, ya, apa-apa juga yang mendatangkan populariti dan juga memberi mereka political mileage yang berlebihan, dan sudah tentu populariti itu dianggap sebagai sebahagian daripada kuasa, maka kita mungkin sukar untuk melihat ini berlaku dan kecuali kita ada satu perubahan budaya politik yang membolehkan budaya politik matang itu dan betul-betul melayan dan tuni pihak lawan itu sebagai saingan yang profesional itu berlaku. Prof Wad, sementara kita membicarakan tentang ini semua, 19 Disember usul percaya gambarannya sudah pun diwartakan, sudah pun dimaktubkan akan menjadi perkara pertama yang diperdebatkan nanti, dan ini boleh membawa kemungkinan yang baik kepada sistem demokrasi kerana kelihatannya dengan 138 ataupun 148
Berarti untuk mendapat majoriti mudah itu hampir saja pasti. Namun begitu, mengapa masih timbul kebimbangan dalam keadaan kita sudah pun ada Akta Anti Lompat Parti untuk kita memahami ini. Dan juga perkembangan mutakhir bila mana PN Sabah juga sudah bubar. Dan kita tahu kompleksitinya di sana. Ramai yang bertanya, tak batal ke pilihan raya mereka yang melompat? Ini akan ditangani selepas Prof Fuad. Saya tahu Prof Fuad dah tarik nafas nak menjawab tu. Kita berehat dulu, Prof. Kembali sejurus selepas ini. I want to bring what is happening in Sarawak. Hopefully di Kuala Lumpur, di Semenanjung ni, kita membawa experience kita dari sini. We don't have much problem with perpaduannya. We are living in very harmonious situation here. Dan diharapkan what we practice here should be also in other states of Malaysia. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Ya, naratif khas ini secara langsung kita bicarakan tentang rentas fahaman politik dan banyak sudah pun disentuh. Saya gantung dua soalan tadi, menggabungkan dua perkara. Tapi tetamu di studio adalah Mujibu Abdul Muiz dan juga secara dalam talian Prof Fuad Osman, jauh di UUM. Prof Fuad, saya gantung, saya gubah tadi dua perkara, variable, pemboleh ubah. Yang satunya adalah soal usul undi percaya pada 19 Disember. Ada polemiknya tersendiri, tapi kita lihat seolah-olahnya macam akan smooth sailing lah dengan 148, Waimah 138 pun. Ditambah pula dengan realiti Perikatan Nasional Sabah yang dibubarkan. Jadi apa bacaan Prof Fuad dengan perkembangan ini? Baik Tuan Syed, saya rasa dalam hal ini, saya rasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin menunjukkan secara jelas dan tuntas sokongan yang dia perolehi di dalam parlimen. Ya. Sebagai konvensinya, konvensi demokrasi biasanya sama ada undi percaya ataupun undi tidak percaya dan sebagainya, memang ianya dibuat di dalam parlimen. Dan bila ianya dibuat di dalam parlimen, maka orang Arab kata la syakka wala jadal, maknanya tidak ada syak lagi lah
kalau dia berjaya dalam eksersis ini, maka pastinya kedudukan dia sebagai Perdana Menteri dan kedudukan kerajaan ini akan terus kukuh. Saya kira itu adalah sebenarnya matlamat apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin lakukan. Bukan saja ingin melihat perkara ini dapat dibuat dengan betul, tetapi ingin to put to rest, maknanya supaya lepas ni orang dah tak boleh bertikai dah ini betul ke tak betul, cukup ke tidak sokongan. Dan saya kira kalau betul lah sokongan yang ada seperti yang ramai yang kata sekarang sehingga 148, tadi dah tambah lagi 5 dan sebagainya, saya kira mungkin ini secara asasnya akan menutuplah semua kritikan-kritikan orang lain terhadap keutuhan dan kestabilan kerajaan ini. Dan yang lebih penting lagi, Saudara Said, saya kira adalah bagaimana Perdana Menteri selepas ini dia boleh menggunakan kuasa dia dengan lebih kuat lah. Mana orang tak boleh bertikai dah kan. Sebab kalau tidak, orang boleh bertikai. Ini boleh dibuat di luar parlimen lah dan sebagainya. Tetapi apabila ianya diputuskan secara tuntas di dalam parlimen, maka tidak ada bolehlah orang nak bertikai lagi. Jadi itu saya kira matlamat sebenar Yang Amat Berhormat. Sedangkan sebelum ini, zaman Tun orang minta tak pernah ada. Zaman-zaman lain kan, zaman Tan Sri Mahyudin pun minta tidak dibuat. Tapi ini mungkin adalah suatu kelainan dan menunjukkan betapa confidentnya Perdana Menteri ini terhadap sokongan dia kan, dan kita berharap ia akan berjalan seperti yang telah dirancangkan lah, Tuan Syed. Ada tanda-tanda masih boleh tergugat usul undi percaya itu pada 19 Disember? Saya kira dengan terlantiknya kabinet ini, menteri dan timbalan menteri ini secara asasnya dia dah solidify kedudukan kerajaan ini pada ketika inilah. Maknanya kalau berlaku juga mainan di belakang, saya kira ini akan menjadi suatu perkara yang tidak seronok lah, dan rakyat akan menilai benda itulah. Jadi saya kira rakyat pun, apa yang rakyat nak sekarang adalah kerajaan ini teruskan berjalan untuk berkhidmat untuk rakyat. Tinggalkanlah segala politik ini untuk 5 tahun akan datang, dan PRU 16 itulah sepatutnya yang berlaku, Tuan Syed. Ya. Apa lagi yang Prof Fuad nak petik selepas ni? La syakka wala jadal. Ya, tidak ada syak dan tidak ada lagi perdebatan. Kemudian put to rest. Ini memang campurization kita pada malam ini. Saya bangkitkan tadi, tapi saya nak berikan kepada saudara Mujibu pembubaran PN di Sabah ini. Ramai yang masih macam bukankah Akta Lompat Parti, maka ertinya sepatutnya terbubarlah kemenangan sipolan-sipolan itu tanpa mereka mengetahui bahawa di peringkat negeri sebenarnya ada dinamika negeri-negeri berbeza. Ini perlu kita jelaskan. Ya, saya dalam melihat dinamika politik ini, apabila JRS itu ditubuhkan, saya rasa saingan terbesar untuk JRS ini adalah bagaimana memposisikan Sabah for Sabahan itu dalam konteks JRS. Dan sepanjang yang kita turun di Sabah ketika PRU 15 ini, konsep itu seolah-olah seperti backfire apabila mengatakan Sabah for Sabahan tetapi ada bos berada di Malaya. Dan itu adalah satu sentimen yang barangkali sukar untuk dijawab, walaupun dalam konteks semasa di negeri Sabah 38 kerusi yang dimenangi oleh gabungan PN dan juga PN, PBS, BN menerusi JRS setelah itu jelas menunjukkan bahawa kerusi-kerusi campuran pada ketika itu hanya berdasarkan marriage of convenience untuk pilihan raya dengan warisan plus PH membawa naratif Sabah for Sabahan yang pada satu ketika itu mendapat satu dokongan yang kuat pada rakyat Sabah, tetapi seolah-olah hilang selepas pilihan raya negeri dan diterjemahkan di dalam PRU 15. Maka dalam hal ini mungkin selepas apa yang berlaku di peringkat persekutuan dan juga bagaimana melihat GPS di Sarawak yang memperolehi manfaat yang besar dalam pembentukan kerajaan campuran ini, mendapat menteri full sampai 4 orang, 5 lah campur dengan Deputy Prime Minister, dan Sabah ini hanya mendapat 2. Jadi mungkin dinamika ini yang memperlihatkan bahawa bagaimana untuk melihat Sabah for Sabahan ini dalam erti kata yang sebenar, di mana dengan keadaan semasa kita boleh lari ataupun deviate daripada bersatu yang menjadi anchor kita yang pada satu ketika itu di kerajaan persekutuan, dan sudah tentulah bila rumours ini timbul, bila kita melihat bagaimana ada yang mencadangkan untuk pergi kepada parti-parti tempatan dan ada juga yang mencadangkan kedua di
di mana akan menubuhkan parti tempatan baru yang barangkali boleh menjadi payung kepada keseluruhan parti-parti di Sabah itu bagi memastikan 25 kerusi Sabah itu benar-benar boleh begitu besar untuk kuat untuk mendesak kerajaan di Persekutuan. Maka ini satu tindakan yang barangkali boleh diambil memandangkan selepas daripada kerajaan negeri itu bersama dengan Persekutuan, maka mungkin ini lebih cantik dan lebih kuat untuk mendesak ini. Tapi kita juga harus melihat komposisi sebenar kerusi 38 daripada 73 bagi membolehkan BNPN PBS itu membentuk kerajaan dan STAR, saya lupa STAR itu lagi, berkali terpaksa juga menerima hakikat bahawa saingan terbesar di dalam hal ini adalah warisan. Walaupun pada satu ketika kita nampak kerusi warisan untuk negeri itu 32. Ada banyak tu kan. Campur lagi 3 bebas. Dan yang paling penting juga bagaimana naratif itu mungkin tidak sekuat ketika PRU 15 disebabkan keterpecahan itu. Ya, tapi bagaimana di peringkat negeri itu kalau dengan begini taktikalnya adalah untuk menyelamatkan K28 daripada pecah, untuk juga mengelakkan sebarang pertukaran kerajaan ataupun pilihan raya negeri, maka mungkin deviate daripada bersatu itu adalah mungkin option yang boleh ni. Cuma bagaimana parti baru ataupun parti tempatan yang akan dibuat ini kelak ini boleh menjadi payung kepada itu. Kerana saya masih lagi melihat isu-isu di Sabah ini dalam konteks politik aristokrasi yang begitu terpecah. Ya, kerana dalam kes di GPS kita lihat bagaimana aristokrat politik di Sarawak itu benar-benar bersatu dan sentiasa meletakkan Sarawak itu. Walaupun kita kata daripada perspektif politik hulu balang di Sarawak itu tetap berlaku seperti mana di Sabah. Tetapi mungkin lebih serius di Sabah ini kerana dia terpecah mengikut wilayahnya, mengikut kawasannya, mengikut kaum dan jalur etniknya kan. Bagaimana KDM juga membina momentumnya, bagaimana calon-calon bebas itu ada pengaruh dan personality sendiri. Jadi ini penting dalam konteks 25 kerusi itu bagaimana ia boleh disatukan dan ia mesti bermula dengan pecahan-pecahan kerusi di peringkat negeri. Yang begitu terpecah ni, UMNO ada bersatu, ada STAR, ada PBS, ada warisan, ada PH, ada kemudian 3 calon bebas di Kemabong, di Pitas, di Kuamut. Ini jadi kerencaman ini dia perlu mencari satu jalan penyelesaian supaya akhirnya nanti kalau ditubuhkan satu parti baru untuk Sabah, ya, kesemua parti-parti ini boleh bergabung dalam konteks itu. Walaupun mungkin kita kata gabungan itu sekadar bagi jangka pendek, tetapi tidak menggugat perjalanan kerajaan yang ada. Ini mungkin strateginya dalam konteks politik di Sabah. Dahulu ketika mana Ketua Menteri Sabah itu jawatannya digilirkan, saya melihat, wah, boleh begitu ya. Tapi dengan jajaran baru ni macam, wah, ada lagi idea-idea baru. Itulah namanya. Itulah politik. Itulah politik dan itulah demokrasi. Kalau tajuk pada malam ini berkaitan tentang Sabah, ada banyak soalan susulan di situ. Tapi kita lihat pada kesempatan Prof Fuad, ya, dengan semua yang kita bicarakan selama setengah jam ini, nadanya adalah keyakinan tentang kuat ni, ya, 138, 148 ni majoritinya agak besar. Soalan awal Prof Fuad kepada saya, lama mana boleh bertahan? Masih validkah? Apa insidennya yang boleh menjongkitkan kestabilan yang sedang kita lihat seperti kukuh ini? Yalah, oleh kerana kita, Tuan Syed, ada pengalaman kerajaan yang kukuh pun boleh buat kata orang Kedah terbalik kuang, katakan. Maknanya dalam sekelip mata kan boleh berubah benda tu. Jadi dia sentiasa berada di dalam saiki dan pemikiran rakyat kan. Apakah kerajaan ini boleh bertahan lama? Jadi saya rasa pada analisis akhirnya ia banyak bergantung kepada kita punya YB yang telah kita pilih lah. Kan sebab itu kita sebagai rakyat yang telah memilih mereka kena bagi tahu bahawa cukup-cukuplah berpolitik. Sekarang ni adalah masa untuk berkhidmat, untuk merancang, untuk melaksana, untuk mendapatkan feedback dan sebagainya. Oleh kerana kerajaan dan dunia ini akan bergerak ke arah cabaran yang lagi besar pada tahun depan. Ramai yang mengatakan kuarter 1 ataupun kuarter 2 ni sekurang-kurangnya akan berlaku lipatan ekonomi sekali lagi kan. Jadi saya kira dalam menjawab soalan itu oleh kerana ada pengalaman itu. Sebab orang akan sentiasa berhati-hati dan bertanya-tanya berapa lama benda ini boleh bertahan. Tapi cuma perbezaan kali ini saya kira adalah kerana
adanya peranan yang dimainkan oleh yang di-Pertuan Agong, dan di-Pertuan Agong juga secara ekspresinya memberitahu ahli politik ni sudahlah berpolitik. Kamu kenalah cuba berusaha macam mana pun, kan rakyat better dalam keadaan yang cukup teruk sekarang ini. So let bygone be bygone, teruskan, move on. Dan itulah yang kita inginkan, semangat begitu yang patut ada di dalam gabungan kerajaan perpaduan ini, Tuan Syed. Ya, ini yang dikatakan seni, ya. Mujibu juga menyebutkannya segalanya masih berkemungkinan kerana the art of possibilities, itulah seni serba kemungkinan, itulah politik. Kerana sementara kita meneropong sibuk bergelut di Pontian dan juga di Padang Serai, tiba-tiba Perikatan Nasional di Sabah pula yang terbubar dan berlaku sehari dua ini. Itu satu, orang kata tiba-tiba pula dia kalih pandangan kita dan menjongkit semua congak dan juga perkiraan yang ada. Kita berehat dahulu dan kembali selepas ini bersama Mujibu Abdul Muiz dan juga Prof Fuad Osman. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Disambut bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat yang lain yang ada di negeri Sarawak. Kalau kita lihat persembahan jualan yang terdapat dalam tempat ini, dan ini menunjukkan kesefahaman, toleransi di antara masyarakat yang tinggal dalam negeri Sarawak. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Ya, ini adalah naratif khas dua panelis, Mujibu Abdul Muiz di studio dan juga Prof Fuad Osman secara dalam talian nun jauh di UUM. Perkembangan yang berlangsung ini, yang berlaku ini, hari ini kita sudah memuktamadkan pelantikan timbalan menteri. Jadi kita harapkan akan ada kestabilan. Tetapi kedua-dua panelis juga banyak mencungkil, menimbul. Dia macam Prof Fuad dan Mujibu, dia macam naik roller coaster tau. Ya. Oh betul. Alamak, ya ke? Ini masalah ni lagi. Rupanya di sana boleh terjungkit lagi macam-macam. The art of possibilities ini. Di luar ruang udara, saya dengan Mujibu juga menyebut tentang
apa kesannya kepada psiki pengundi termasuk pengundi muda? Kerana saya yakin apabila kita membicarakan tentang merentas faham politik ini, mereka yang pertama kali mengundi satu perkara, undi 18 ada yang kedua. Mereka melihat kata, oh, makin kompleks, makin keliru, makin meletihkan nak cuba faham. Sebab dulu aku undi A. Tapi kenapa jadi macam ni pula? Kononnya dah ada akta lompat parti. Rupanya lain negeri, lain kerenah pula lagi. Menggambarkan bahawa berlaku pergolakan sekarang ini, cumanya dari kacamata penganalisis menganggap bahawa ini adalah merupakan, this is a good opportunity. Yang dulu dalam keadaan yang hegemonik kita tak boleh lakukan. Tetapi dengan apa yang berlaku ini bererti kerajaan campuran yang ada ini tidak punya pilihan, melainkan menutup lubang-lubang jerlus yang ada dengan melakukan reform yang sebenar. Betul? Ya, ini sebenarnya hikmah di sebalik apa yang berlaku ini. Memandangkan bila kita membuat perubahan itu yang sering meletakkan perubahan-perubahan itu daripada perspektif kelebihan politik mengikut sisi parti masing-masing. Seperti mana undi 18 itu kan. Yang kita laungkan ketika mereka membuat perubahan adalah bagaimana untuk kita memperkasakan dia dalam erti kata sebenar. Dan sudah tentu bila kita melihat apa yang berlaku selepas tanggal 19 hari bulan November yang lalu. Maka apa juga yang dilaungkan sebagai reformasi institusi ini perlu datang daripada kerajaan campuran sebenarnya, kerana refleksi tentang perpaduan itu sendiri adalah bagaimana pengukuhan perpaduan itu perlu menutup seperti mana yang Tuan Syed katakan, lubang-lubang jerlus, lompang-lompang serta vacuum yang berlaku dalam hal ini bagi mengelakkan kita jadi tunggang terbalik macam roller coaster tadilah. Ya, kerana kita risau keterujaan di dalam kita memperkenalkan pembaruan ini akhirnya dia makan diri, kerana bila keterujaan itu habis kemuakan timbul. Ya, dan sebagai contoh pada ketika ini yang dipersoalkan tentang kerajaan perpaduan itu adalah tentang bagaimana ia mampu bertahan sehingga habis mandat. Kerana kerisauan itu timbul disebabkan mereka pernah menyaksikan perkara ini berlaku. Dan soalan kedua yang ditimbulkan adalah bagaimanakah perkara-perkara ini boleh dibetulkan agar ia tidak berulang, kerana rakyat sudah letih untuk pergi mengundi lagi. Sedangkan kita masih lagi tidak mampu untuk menjawab tentang apakah akta lompat parti ini boleh menutup kelemahan itu dan mengapa ia tidak mampu menutup. Bagi saya dalam hal ini yang perlu menjawab adalah ahli politik itu sendiri, kerana mereka lah yang menggubal akta ini in the first place. Sudah tentu ketika menggubal ini mereka telah melalui satu proses perbincangan dan saya yakin dan percaya dalam perbincangan itu loophole ataupun kita kata ruang-ruang yang perlu ditutup itu dilihat daripada perspektif bagaimana ruang itu nanti akan tidak backfire kepada parti masing-masing. Jadi saya rasa ini mungkin berlaku dalam keadaan yang semua tidak melihat bahawa akan ada keputusan yang menjadikan kerajaan itu terpaksa dibentuk secara campuran. Dan pada ketika mana kita ada satu parti yang begitu kuat dan dominan dalam arti kata it's a hegemonic system ataupun hegemonic rule itu memang tidak akan tersentuh benda-benda ini kerana mereka faham dan tahu sekiranya ini berlaku. Yang akan kena adalah parti yang akan memerintah itu. Jadi saya rasa refleksi sebenar kerajaan perpaduan ini adalah bagaimana untuk melihat apatah lagi memiliki dua menteri dan timbalan menteri yang saya rasa begitu cukup well versed dengan perundangan untuk menjaga undang-undang dan reformasi institusi ini. Dia perlu melihat secara menyeluruh dan kerangka yang menyeluruh itu perlu melihat bagaimana akta ini ataupun kebolehpakaian akta ini adalah secara menyeluruh, kerana jelas akta itu sepatutnya terpakai dalam konteks persekutuan dan juga bagaimana ia boleh meletakkan semacam tekanan kepada negeri-negeri untuk membolehkan akta lompat parti ini juga berlaku. Kerana kita melihat pilihan raya negeri yang akan datang barangkali akan kita jangkakan akan memberi kita satu kejutan seperti mana ini, sama ada apakah kita mampu melihat tsunami hijau itu membadai dan mampu untuk sapu bersih seperti mana yang berlaku di Perlis, tetapi apakah template yang sama boleh berlaku di negeri-negeri campuran seperti mana di Selangor dan di Negeri Sembilan. Ini saya rasa kalau kita melihat komposisi dan demografi pengundi dengan kawasan campuran dan juga kawasan luar badai yang agak seimbang, mungkin kita akan menyaksikan di sini akan ada satu keputusan seperti mana yang berlaku pada PRU 15 yang itu. Maka apa solusinya?
maka apa pendekatannya bagi menyelesaikan ini once for all. Benar, kita agak sukar untuk melihat apakah loophole ini, kerana is a progress. Bila progress ini kita melihat dia sebagai satu proses yang panjang. Tetapi dalam keadaan semasa kita harus memikirkan juga kaedah-kaedah yang membolehkan proses dan juga solusi jangka pendek itu benar-benar boleh diaplikasi bagi memastikan kita tidak berhadapan dengan ini lagi, kerana keletihan politik itu adalah hakikat. Ya, dan semua orang dalam satu ketika itu masih lagi termanggu-manggu. Pengundi muda masih lagi tidak faham tentang pilihan mereka itu perlu menjadi satu keputusan yang solid, mesti ada menghantar parti ini masih tidak dipahami. Ya, masih lagi melihat bahawa pilihan raya ni hanya memangkah di kotak undi. Dia tidak melihat kepada situ. Jadi saya rasa perubahan-perubahan ini dia harus menyentuh isu-isu yang sebegini sebenarnya. Otherwise kalau tidak, macam kita cakap tadi, Tuan Syed, letih, dia akan frust dan keterujaan itu habis, kemuakan itu muncul. Maka yang kita takut nanti elok-elok kita boleh mencapai kadar peratusan mengundi 80, dia jadi backfired pula dan sebagainya. Kalau ini berlaku, sudah tentu ada parti-parti politik yang mempunyai akar umbi yang kuat, dia boleh reform, mungkin boleh menang balik, tapi dia tidak menterjemahkan hasrat dan suara rakyat yang sebenar. Prof Fuad, selain daripada terbalik kuang, Mujibu menambah pula once and for all. Jadi itulah dah put rest la syaka wala jidal tadi itu kan, dah banyak frasa yang saya kutip yang saya nak cuplik dan saya harap tidak ada hak cipta untuk saya guna dalam episod-episod akan datang. Tetapi disebutkan tadi tentang tsunami hijau, dan kita tahu bahawa negeri-negeri PH, negeri bawah PAS ini juga akan menentukan pilihan rayanya. Bagaimana ini semua akan terpercik di atas kanvas dome yang bakal berlangsung nanti ni. Adakah di situ juga ada elemen kestabilan yang perlu kita perdalami dan menutup lubang-lubang lompang yang ada? Baik, saya rasa Tuan Syed, ia banyak bergantung kepada performance kerajaan yang ada pada hari ini sehinggalah tarikh melaksanakan pilihan raya undangan negeri itu akan dilaksanakan. Sebab rakyat dia akan melihat apakah kerajaan yang ada pada ketika ini, walaupun mungkin dia tidak mengundi kerajaan itu, tetapi kalau dia melihat kerajaan itu boleh deliver, boleh sampaikan apa yang diperlukan, boleh merancang, kan ada niat dan effort untuk melaksanakan yang terbaik, saya kira mungkin naratifnya akan berubah dan mungkin sokongan juga mungkin akan berubah. Tetapi kalau kerajaan yang kita lihat pada hari ini masih lagi dalam mood honeymoon ataupun dalam keadaan yang masih lagi ada pertikaian dalaman dan sebagainya, maka mungkin kita akan lihat sokongan itu akan berterusan ke arah pada kem yang satu lagi. Tetapi seperti biasalah dia pilihan raya federal ini ataupun pilihan raya parlimen dan pilihan raya negeri ini dia punya permainan dia agak berbeza sedikit. Kan kalau pilihan raya DUN ni dia banyak berkisar kepada calon-calon tempatan, isu-isu tempatan, apa yang berlaku pada ketika itu kan, dia berbanding dengan pilihan raya umum federal kan. Tetapi saya kira dalam menjawab soalan Tuan Syed itu tadi kan, apakah tsunami ini akan berterusan ke tidak, saya yang pertama ia banyak bergantung kepada bagaimana performance kerajaan pada ketika ini. Yang keduanya, saya kira sebenarnya masyarakat kita pun sekarang ini berada di dalam fasa belajar. Kan kalau kita lihat golongan 18 ini, kalau kita lihat banyak kajian 18 hingga 25 ini dia banyak terdedah pada apa yang dilihat pada ketika itu kan, sedangkan mungkin secara hakikatnya dia tidak ada pembelajaran secara rasmi kan, mata pelajaran pendidikan politik ke ataupun kenegaraan ke, yang saya kira kerajaan perlu terapkan di dalam kita punya silibus secepat mungkin. Kerana kalau kita lihat school level ni, orang yang habis belajar ni umur 18 ni selepas SPM kan, jadi dia perlulah menerapkan apakah dia itu mata pelajaran politik dan mata pelajaran pilihan raya. Jadi saya kira kalau dua perkara ini dapat dilaksanakan dengan tuntas dan dengan baik, dan kerajaan boleh berperanan dengan cemerlang dan rakyat boleh melihat kecemerlangan itu kan, bukan saja dia berperanan pada cemerlang, tetapi rakyat pun kata betul lah apa yang dia buat tu. Kadang-kadang dia rasa dia ingat betul
Tapi kadang-kadang rakyat kata, tak semestinya betul. Jadi itu banyak bergantung juga macam mana sokongan akan berlaku kita agak-agak lah bulan 3 hingga ke bulan 6 tahun depan ni, Tuan Zaid. Prof Fuad ya, bercakap soal pendidikan politik ini, bilik darjahnya untuk sehari dua ni adalah TikTok. Saya kira sepatutnya mata pelajaran politik ataupun pilihan gaya, kalau kita nak wash down dia punya terminologi itu, mungkin pendidikan pilihan raya contohnya kan, dia perlu dilaksanakan pada tingkatan 4 sekurang-kurangnya. Kan mungkin tak sesuai bermula di rendah lagi. Tak lagi kan budak-budak ni dia berpolitik hari-hari kan, pening juga kan. Jadi tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu cantiklah sehingga ke tingkatan 6. Jadi kalau mereka ini tidak didedahkan dengan konsep-konsep yang sebenar, kan, konsep virtue dan sebagainya, maka dia tak ada paduan, kan, dia akan lebih kepada sentimen, kan. Kalau kita tengok pilihan raya baru ni, dia agak terbalik daripada sebelum ni. Sebelum ni anak-anak muda ni dia balik daripada bandar, dia akan mempengaruhi mak bapak dia. Tetapi dalam pilihan raya baru ni kita lihat ada juga bukti-bukti dia balik daripada bandar ni, dia pula tahu nak buat apa. Kan? So dia akan bertanya pada ibu bapa dia, ni siapa sebenarnya kan? Ini international ni apa? Perkataan Harapan ni apa? Pasal dia tak tahu apa. Jadi itu agak berbeza lah daripada apa yang kita faham sebelum ni. Sebelum ni kita akan kata dia orang ni balik daripada bandar, dia bawa naratif bandar. Tapi kali itulah dia yang agak yang menarik lah pilihan raya baru ni. Kerana pada ketika itu mungkin naratifnya agak mudah. Kita tolak kleptokrat. Jadi mudah. Jadi bila tiba kat sini, sekejap, ini tak perform dan ini pula kleptokrat. Jadi dia jadi kompleks ceritanya. Itu jadi panduan. Kompas moralnya sudah hilang. Cuma tadi saya banyak kali sebut dalam program sebegini dan juga banyak pentas yang lain tentang pendidikan politik. Kita selalu saja mencontohi Korea misalnya. Apa yang berlaku di Korea adalah pendidikan politik ini, dia bukan soal parti politik, bukan soal politik kepartian, tetapi di peringkat sekolah rendah lagi, anak-anak ini sudah diasuh bersama-sama PIBG-nya. Dan sekolahnya menguruskan demonstrasi kepada Datuk Bandar berkait tentang alam sekitar. Yang kita hampir-hampir saja rasa tak akan berlaku di Malaysia lah. Itu bentuk pendidikan politik yang berlangsung di sana. Sekadar perkongsian, kita berehat dan kembali studio selepas ini bercakap tentang ketua pembangkang di dalam parlimen. Kita berehat dulu. Banyak. Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia kan. Tugas
tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Football unites the world. It's in passion. Dans l'amour. In peace. Football unites us in hope. And in joy. O futebol une a todos. El fútbol une al mundo. Ya, minit-minit berbaki ini sebenarnya semakin menghangat, tapi masih lagi buat bicara kita sejam juga. Mujibu di sini dan juga Prof Fuad Osman secara dalam talian. Saya bangkitkan tentang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang. Ini saya tanya dengan beberapa teman-teman dalam kalangan mereka yang cerdik pandai lah dalam bacaan politik ini. Cuma saya belum menemui alasannya. Kerana saya membayangkan mungkin Tan Sri Muhyiddin, tetapi Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang dilantik. Apa taktikal ke, ada strategi ke apa bacaan saya sendiri sebagai penganalisis juga sukar untuk menghadam mengapa Datuk Seri Hamzah menjadi Ketua Pembangkang ketika jangkaan itu di antara dua nama yang popular kan, Tan Sri Muhyiddin Yassin berdasarkan beliau itu sebagai bekas Perdana Menteri dan selalunya sebagai orang yang paling senior di dalam kabinet dan menjadi Ketua Pembangkang. Ini peranan Ketua Pembangkang itu jadi sangat berkesan berbanding dengan mereka yang tidak mempunyai pengalaman. Ya, kita lihat bagaimana Lim Kit Siang contohnya. Datuk Seri Wan Azizah juga pernah. Begitu juga dengan Tan Sri Hadi Awang. Satu lagi mungkin kita melihat Tuan Ibrahim Tuan Man. Itu juga barangkali boleh diangkat sebagai Ketua Pembangkang memandangkan pernah menjadi menteri di peringkat pusat dan juga dari sudut penghujahan itu saya rasa dia ada kualiti penghujahan yang baik dan menjadi Ketua Pembangkang yang berwibawa itu barangkali timbul berbanding dengan Datuk Seri Hamzah ini. Tapi mungkin yang memahami taktikal ini adalah mereka yang melantik lah dan barangkali ya RTM boleh membawa sendiri Tuan Empunya Diri ke dalam platform ini untuk menjelaskan dan juga sudah tentu sebagai Ketua Pembangkang kita mahu melihat apakah naratif dan juga kerangka kepembangkangan yang cuba dibawa oleh Perikatan Nasional dalam perspektif bahawa mereka ini mempunyai majoriti yang begitu sedikit dengan kerajaan dan sudah tentu sebagai pembangkang yang berwibawa itu dengan number yang begini itu perlu dikedepankan lagi disebabkan kerangka politik pada ketika ini jelas mahu melihat satu persaingan yang profesional, maka dia perlu bermula dengan Ketua Pembangkang yang berwibawa. Mungkin ini cabaran kepada Tuan Syed dan juga saya sangat mendukung kerana sewaktu bahkan apabila ditimbulkan idea itu oleh Mujibu, saya mendengar beberapa pandangan bahawa takkanlah kita saluran kerajaan ingin membawa Ketua Pembangkang ke platform ini. Tetapi saya yakin itulah ertinya sebagai sebuah proses reform. Sebenarnya dalam demokrasi yang matang ataupun kerajaan-kerajaan yang kuat dan berwibawa, pembangkang itu sebenarnya Ketua Pembangkang itu adalah sebahagian daripada kerajaan. Itu sepatutnya yang menjadi naratif dan nuansa untuk demokrasi yang matang. Jadi kita dalam konteks bergerak kepada arah itu yang berkomited mahu melakukan reformasi institusi dan perubahan-perubahan yang sentrik kepada penambahbaikan perjalanan dan proses demokrasi. Saya rasa ini antara patut diangkat dan patut menjadi pemula kepada seluruh reformasi itu. Bercakap soal reform ini, Prof Wan sedang membicarakan ini. Saya tahu benda ini janggal dibicarakan secara terbuka, tetapi orang tidak dapat membezakan antara sebuah, misalnya bahkan jabatan kerajaan bertugas untuk government of the day berbanding dengan pimpinan parti. Kerana itu idea untuk membawa Ketua Pembangkang. Tidakkah sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ditawarkan untuk menginstitusikan posisi sebagai Ketua Pembangkang itu dengan status parlimen seperti diamalkan dalam demokrasi moden negara maju dengan segala kelengkapan, kerana ia penginstitusian itu menggambarkan bahawa inilah wibawa pembangkang. Dan kalau itu dilakukan, saya kira ini juga mistake daripada pengajaran episod lalu apabila reform ini gagal dibawa oleh PH dalam tempoh 20 bulan. Jadi mereka terperangkap dengan kegagalan itu. Sebab kesempatan ini datang lagi. Kalau reform benar-benar dapat dilakukan oleh kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini, apa pun berlaku, kalau terbalik kuang balik pun, Prof Fuad,
gunakan istilah itu tadi, bererti siapa pun mengambil alih tidak akan boleh undo segala reform elemen yang sudah pun diinstitusikan ini. Prof Wan. Saya rasa ini adalah suatu kesempatan yang terbaik untuk kerajaan yang ada pada gini untuk meneruskan sedikit reform yang telah dilaksanakan dalam kerajaan yang sebelum ini. Dan saya kira antara beberapa reform yang saya kalau boleh lah saya nak cadangkan ialah kalau kita lihat di dalam Parlimen British contohnya dia ada PMQ's Day. Setiap hari Rabu tu Perdana Menteri akan duduk dan memimpin kerajaan pada ketika itu untuk menjawab segala persoalan yang ditimbulkan oleh pembangkang. Mungkin pada awal ini tidak boleh dibuat untuk tiap minggu, tapi mungkin buat 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali sebab pada akhirnya rakyat ingin melihat kan bahawa kerajaan ini mempunyai suatu struktur yang kukuh dan dipimpin oleh Perdana Menteri, itu sebagai contohnya. Begitu juga dengan reform-reform yang lain yang saya kira juga penting sebagai contoh tadilah, maknanya ketua pembangkang diberikan tempat yang agak tinggi, kan mungkin perlu diberikan pejabat dan sebagainya kepada bukan saja ketua pembangkang tetapi mungkin dalam terminologi yang baru diberikan oleh PN iaitu ketua ahli parlimen kan. Jadi begitu. Jadi mungkin ada beberapa reform lain lagi yang boleh dikemukakan kan, sebagai contohnya bagaimana cara kita berbahas kan, perlu ada decorum dan sebagainya. Kalau kita lihat perbahasan dalam Parlimen Malaysia ini dan dibandingkan dengan parlimen-parlimen khususnya negara-negara maju itu, kita kadang-kadang agak tersipu-sipu bagaimana kualiti mereka itu berbincang, ada decorum dia, ada cara dia, bagaimana dia menanyakan soalan, bagaimana menjawab soalan. Jadi saya kira ini semua reform-reform yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan ini. Jadi itulah saya rasa peluang yang perlu ada. Mungkin saudara Said kata tadi, walaupun mungkin ia dilaksanakan pada ketika ini, kerajaan baru nanti kalau dia tak laksanakan pun tak ada masalah. Tetapi kalau boleh dilaksanakan, contohnya PMQ's Day itu kan, setiap Rabu itu sebagai contohnya, itu adalah suatu cara bagaimana mereka ini ingin menunjukkan bahawa Malaysia bergerak ke arah kematangan dalam berpolitik. Tuan. Prof Wan, saya rasa kalau semua elemen reform yang banyak sudah dibicarakan, termasuk dalam buku Jingga dahulu, disegerakan dan dicuba dilaksanakan dalam tempoh 100 hari ini, sekurang-kurangnya menampakkan komitmen itu, ia akhirnya akan memberikan kredit yang bertambah kepada kerajaan yang ada ini. Kerana ketika inilah tidak ada abang besar, dan ketika inilah apa pun yang berlaku, sekurang-kurangnya penginstitusian reform itu akan sebenarnya mengukuhkan kerajaan yang status quo ini, Prof Wan. Ya, tapi Tuan Syed, kita kena biar realistik jugalah kan. Jangan kita reform semua pada satu masa dan sehingga tak sempat kita nak menghadam reformation itu kan. Okey, kalau kan kepada pembaruan, tetapi mungkin jangan lambat sangat tapi jangan cepat sangat. Tapi perlulah ada reform yang signifikan Tuan Mujib. Yang mana orang kata inilah benda baru yang kerajaan ini buat kan. Dia memang betul. Saya geram sebab Prof Wan sebut itu pada minit-minit terakhir. Saya ada soalan susulan tapi pandai dia tak ada anda. Kerana itu maknanya nak kena suruh jemput sekali lagi Mujib. Penerbit saya dengar. Kerana saya kira perbincangan tentang reform ini adalah elemen kita harus melaksanakan menjalankan tugas sebagai media, sebagai the fourth estate. Dan mana itu sudah 65 tahun kita tidak merasakan nikmat itu, dan mudah-mudahan ia dikembalikan di dalam tempoh kerajaan yang ada ini. Kita di hujung waktu. Terima kasih Saudara Mujibu, terima kasih Prof Fuad. Jangan serik dengan kami, datang lagi ke acara ini. Kita bercakap tentang naratif khas dalam tempoh-tempoh awal. Mudah-mudahan berbekal keikhlasan, reform benar-benar dapat dilaksanakan demi rakyat keseluruhannya, bukan hanya demi parti-parti yang terpilih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam perpaduan.